Tok Jah mula berubah. Wajahnya jadi berkerutu dan menggerunkan dengan rambut menggerbang dan tubuhnya mula berbulu. Pok Chu Mohsin pun berubah juga jadi lembaga hitam berbulu dan bertanduk satu dekat tengah dahi. Abang Ani terkencing dalam seluar. Bahar dan Mail mula menggigil dengan wajah yang pucat. Tiba-tiba Tok Jah dan anak cucunya pun berubah. Semua jadi lembaga hitam berbulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan kisah yang ditulis oleh Abang Ani. Dah lama saya tak kongsikan kisah seram daripada Abang Ani ni kan. Dan hari ni kisah dia tentang lesung kaki. Ada tempat orang lama tumbuk padi tu. Ada kisah seram yang terjadi di kampung Abang Ani tentang lesung kaki ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Sekitar tahun 70-an. Masa tu Abang Ani masih sekolah rendah lagi, dalam darjah 2 rasanya. Tak ada lagi peralatan canggih, namun kehidupan masa tu terasa amat mendamaikan. Suasana kampung tenang. Sekitar pinggir kampung ada sawah-sawah padi di tepi anak sungai yang mengalir jernih. Waktu hujung tahun adalah masa yang paling mengasyikkan. Pagi yang sejuk berkabus. Apatah lagi waktu tu cuti sekolah penggal ketiga yang agak panjang. Walaupun kehidupan agak daif dan serba kekurangan, namun terasa begitu indah. Tak ada elektrik, tak ada air paip, mandi sungai dan minum air perigi. Suasana malam hanya diterangi lampu minyak tanah yang dipanggil pelita. Abang Ani masih ingat lagi, setiap pagi bila nak goreng nasi sejuk semalam atau nak buat jemput-jemput bawang, mak atau kakak dia akan panaskan dulu botol minyak kelapa untuk cairkannya. Sebab cuaca pagi yang sejuk membuatkan minyak kelapa jadi beku macam mentega. Bila musim menuai padi, prosesnya secara manual je. Abang Ani ingat lagi, ada sebuah rumah kayu bertiang tinggi dekat pinggir kampung tepi sungai. Rumah Tok Mat Diah dan isterinya Tok Jah. Bawah rumah mereka luas dan lapang, ada pelantar buluh dan jadi tumpuan jiran-jiran berdekatan, terutama sekali kaum wanita atau ibu-ibu. Sebab bawah rumah Tok Jah tu ada lesung kaki yang panjang dan besar. Lesung dan alunya dibuat dari kayu yang entah kan dah berapa lama usianya, dengan warna yang dah kehitaman. Dekat situlah Tok Jah dan jiran-jiran bergilir-gilir tumbuk padi sambil berbual-bual. Cara menumbuk padi dengan memijak dan lepaskan alunya. Suatu pagi, macam biasa, Abang Ani merayau sekitar kampung lepas sarapan. Suasana kampung agak hening dan sunyi. Golongan tua atau orang dewasa dah pastinya keluar bekerja. Kebanyakannya mereka menoreh getah dan akan turun ke bendang sebelah petang. Namun ada juga yang ke sawah waktu pagi. Abang Ani merayau sampai ke kawasan rumah Tok Jah cari kawan sepermainan dia, tapi tak jumpa sesiapa pun dekat situ. Dekat kawasan hutan lalang sebelah rumah Tok Jah pun tak ada sesiapa. Kawasan tu mereka jadikan sebagai medan perang, tempat main perang-perang dengan senapang kayu tu lah. Abang Ani pun berlega-lega sekitar rumah Tok Jah. Kebetulan tepi rumah Tok Jah tu, belakang rumah padi tu, ada pokok manggis yang buahnya baru nak matang. Ada jugalah beberapa biji yang dah keperangan. Abang Ani cadang nak panjat pokok manggis tu, tapi tak jadi bila terdengar suara Mael. Dia datang bawa mainan kipas yang bila dia tarik tu boleh terbang tu. Abang Ani minta nak main. Zing, kipas tu terbang bawah rumah Tok Jah dan jatuh dekat dalam lubang lesung kaki tu. Abang Ani ambil dan cuba sekali lagi. Zing.
naik. Kali ni dia tarik kuat sikit. Kipas tu berpusing terbang tinggi dan masuk ke dalam rumah padi ikut lubang dekat perabung atas tu, tempat yang kosong atas tu. Mael pun ajak Abang Gani masuk dalam rumah padi tu nak cari mainan dia. Nasib baik pintu rumah padi tu tak berkunci. Rumah padi tu tak adalah besar sangat, sekitar 10 kali 20 kaki. Tapi suasana dekat dalam tu agak gelap. Adalah beberapa guni padi dalam guni tu. Orang-orang kampung panggil guni tu sebagai guni perut hijau. Cepat cari, nanti Tok Jah dengan Tok Diah balik mampus kita, kata Mael sambil cari kipas mainannya tu lah. Tiba-tiba kelentang, mereka terperanjat bila terdengar bunyi macam benda keras jatuh atas lantai dari para dekat perabung tu. Mael bersuara, "Apa tu?" "Tikus kot." "Tikus apa bunyi macam tu?" "Dah lah, cepat cari kipas." Kelekuk, 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 kelekuk. Bunyi macam orang pakai kasut kayu tu. Mereka semakin heran dan mula menggigil ketakutan. Abang Gani perhati keadaan sekitar. Tak nampak apa-apa sebab dalam rumah padi tu agak gelap. Tiba-tiba terdengar suara orang batuk dari luar. Mereka mula cemas. Mael intai ikut rekahan dinding. "Weh, Tok Diah lah macam nak masuk sini je. Cepat nyorok," kata Mael sambil cepat-cepat ajak Abang Gani menyorok di sebalik timunan guni-guni padi dekat penjuru rumah padi tu. Mereka perhati ke arah pintu dengan dada yang berdebar. Tok Diah naik anak tangga dan duduk dekat muka pintu. Tiba-tiba kelekuk, kelekuk, kelekuk. Sesuatu bergerak ke arah Tok Diah. Abang Gani cuba jenguk dengan berhati-hati. Benda tu melompat atas riba Tok Diah dan Tok Diah usap dan belai benda tu dengan penuh mesra. Macam nak luruh jantung Abang Gani bila tengok benda tu bukanlah benda hidup atau haiwan peliharaan, tapi alat parut kelapa tu. Dekat kampung Abang Gani, alat tu dipanggil kukonyo. Bentuknya macam kuda kayu mainan. Bahagian kepalanya ada paruh besi bulat dan bergerigi tajam. Tapi macam mana benda tu boleh bergerak sendiri? Abang Gani jadi hairan. Taksub bercampur seram. Tok Diah usap benda tu macam belai kucing dan bercakap dengan kukonyo tu. "Kenapa kumbang? Ketagih nak berlawan? Lama tak bertarung je. Dekat sini tak ramai gu lawan. Tak macam sebelah timur sana. Dekat sini orang guna untuk kukonyo je. Tapi kalau mudah gian sangat nak beradu, nanti Tok cari gu lawannya." Terlopong Abang Gani dengar kukonyo tu boleh berlawan macam orang sabung ayam tu. Memang pelik dan gila. Tok Diah terus usap kukonyo tu dari kepala sampai ke badan macam orang belai ayam sabung. Abang Gani hanya mengintai dari celahan timunan guni padi tu, terkebil-kebil dan terlopong macam tengok orang main silap mata. Mael pula dalam keadaan membungkuk. Tak tahu apa perasaan dia masa tu. Tiba-tiba kukonyo tu melompat turun dari riba dan berpusing-pusing depan Tok Diah macam kucing main gumpalan benang tu. Abang Gani jadi semakin tak besuk. Tok Diah ketawa terkekek-kekek tengok gelagat si kumbang kukonyo tu. Tok Diah bersuara, "Amboi, galaknya dia. Sabarlah, nanti Tok cari gu lawan untukmu main. Sekarang pergilah tidur dulu. Nanti Tok datang lagi. Dah nak tengah hari ni. Kejap lagi Tok jamu balik." Si kumbang tu macam faham je. Dia melompat naik semula ke riba Tok Diah dan berdiri tegak. Tiba-tiba muncung besinya yang keras dan bergerigi tajam tu bertukar jadi lembut macam lidah kucing jilat muka Tok Diah yang berkerepot dengan misai putih dan sedikit jambang tu. "Dah lah pergi tidur. Tok nak balik dulu," kata Tok Diah sambil letak si kumbang atas lantai. Kukonyo tu mula bergerak. Kelekuk, 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 kelekuk. Kemudian melompat atas para dekat perabung. Tok Diah turun dari rumah padi dan pulang ke rumahnya. Abang Gani bangun dan intai dari celah rekahan dinding. Bila Tok Diah masuk je rumah, Abang Gani terus panggil Mael. "Psst, psst. Weh Mael. Jom cepat. Kukonyo tu. Halah, jomlah cepat. Nak tunggu lagi." "Mak!" Abang Gani terus menjerit bila terpandang satu lembaga berbulu hitam bertanduk satu dekat tengah dahi. Sepasang matanya merah menyala, tengah bertinggik atas kukonyo tu, menyeringai dengan gigi tajam dan taring yang panjang terjulur pandang ke arah mereka berdua. Serentak mereka berdua meluru dan melompat keluar dari rumah padi tu. "Hantu raya!" Abang Gani dan Mael terus pecut tanpa toleh ke belakang lagi. Tok Diah terpinggir-pinggir dekat muka pintu dan bersuara, "Hoi, kamu berdua buat apa dalam rumah padi tu?" Tok Jah yang baru balik dari bendang tengah berehat sambil gobek pindang atas pelantar dekat lesung kaki pun terkejut dan melantah. Budak ni, padi, budak pangkal padi. Tok Jah melantah sambil menggaru kepala dia. Abang Gani sempat dengar walaupun dah jauh. Kebiasanya kalau Tok Jah melantah ni, Abang Gani cukup suka tengok gelagatnya. Tapi kali ni dia tak sanggup tunggu lagi. Lembaga berbulu yang tengah bertinggi atas kuku kelapa tadi betul-betul membuatkan Abang Gani rasa nak terkencing dalam seluar. Mereka berdua terus pecut ikut lorong denai kampung yang agak sesak dengan
dengan pokok kopi dan pisang sampai ke rumah Bahar, seorang lagi kawan sebaya Abang Ngani ni. Kena kejar angsa ke? Tanya Makcik P.A. Mak si Bahar ni. Bukan kejar angsa lah cik, hantu kukonyo, jawab Mael. Makcik P.A. pandang mereka berdua dengan wajah berkerut. Bahar yang agaknya baru bangun dari tidur terlopong je dengan air liur basi. Abang Ngani dan Mael terus ceritakan apa yang mereka alami pada Bahar dan Makcik P.A. Tiba-tiba Pak Wahab datang dengan seorang lelaki bertubuh kurus membawa seekor beruk, naik motor Honda Cup. Abang Ngani pun ceritalah pasal kukonyo tu pada Pak Wahab. Mulanya Pak Wahab terkejut, tapi akhirnya dia tersenyum. Menurut Pak Wahab, permainan laga kukonyo ni memang terkenal dekat daerahnya satu masa dulu. Waktu petang, jiran-jiran selalu laga kukonyo masing-masing macam orang laga ayam sabung, dan dah pasti permainan tu ada unsur mistik dan pemujaan. Seseorang akan memuja kukonya dulu sampai kukonyo tu hidup. Kemudian kuko yang telah dimasuki semangat akan turun ke halaman rumah, bergerak dan melompat-lompat macam memanggil-manggil lawannya. Jiran lain pun akan buat benda yang sama, memuja kuko dan lepaskan ke gelanggang di halaman rumah. Kedua kuko tu akan berlaga bertarung macam ayam sabung hinggalah salah satu darinya kalah dan berundur. Namun, kata Pak Wahid, permainan tu sekarang dah semakin luput ditelan zaman. Malam tu macam biasa, lepas maghrib, Abang Ngani dan Bahar akan pergi ke rumah Mael untuk mengaji Quran. Ayah Mael yang dikenali sebagai Pak Ngah Husin, seorang guru Quran. Ramai jugalah budak-budak kampung yang mengaji dekat situ. Jalan paling dekat nak pergi ke rumah Mael pula kena lalu dekat rumah Tok Jah. Habis mengaji sekitar pukul 10 malam. Bila lalu dekat rumah Tok Jah tu, kung, 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 terdengar bunyi hentakan padu yang bergema. Mereka tahu mesti Tok Jah tengah tumbuk padi dan mereka bercadang nak usik Tok Jah. Seronok tengok Tok Jah melatah. Tapi bila semakin dekat dengan rumah Tok Jah, langkah mereka terus berhenti dan perhati ke arah lesung kaki tu dengan mata yang terkebil-kebil. Dada Abang Ngani mula berdebar. Dari lampu pelita minyak tanah atas pelantar, kelihatan alu lesung tu bergerak sendiri, terangkat dan jatuh tanpa ada sesiapa yang kendalikannya. Abang Ngani bersuara, "Tengok tu, lesung tu mana ada Tok Jah? Tok Jah pun tak ada. Dia jalan sendiri." Bahar hanya mengangguk dengan wajah yang pucat. Mereka berdua terus pandang lesung kaki tu bergerak dengan sendirinya. Alu lesung yang panjang dan berat terangkat macam ada orang pijak. Kung, kung. Abang Ngani bergerak ke depan sikit nak tengok dengan lebih dekat lagi, dan terlampak ada talam kecil yang berisi teko kopi dan beberapa cawan. Bila Abang Ngani nak ke depan lagi, Bahar terus tarik tangan dia. Abang Ngani tanya, "Kenapa?" Tu, tengok tu," kata Bahar sambil muncungkan bibir ke arah pelantar buluh. Tiba-tiba gobek pinang terangkat dan keluar dari bakul macam ada orang angkat. Lepas tu macam ada tangan yang pegang kacip dan kupas pinang tu. Cap. Botol kecil yang berisi kapur dan gamis bergerak dengan sendiri. Walaupun dalam keadaan cemas dan takut, tapi mereka berdua sangat teruja tengok situasi tu. Abang Ngani cuit bahu Bahar dan ajak dia menyorok di sebalik rumpun pisang dekat rumah padi. Kung, kung, kung. Lesung kaki tu terus bergerak. Tiba-tiba pintu rumah padi terbuka dengan sendiri. Mereka berdua terus toleh ke arah rumah padi dengan wajah yang cemas. Kelekuk, 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 kelekuk. Kukunya bergerak turun anak tangga menuju ke bawah rumah tempat lesung kaki tu. Dalam keadaan gementar, mereka berdua semakin taksub tengok keadaan tu. Dari sama-sama cahaya pelita atas pelantar tu, kelihatan macam ada sepasang mata merah menyala dekat tepi kiri kanan bahagian kepala kukunya tu, macam mata burung sinta. Kukunya tu terus bergerak. Sesekali gerakannya macam kakak besar yang melompat. Sampai dekat pertengahan jalan, kukunya tu berhenti dan berpusing-pusing macam ayam cari cacing. Tiba-tiba terdengar suara agak garau dari bawah rumah. "Kamu cari apa kumbang? Kemarilah, minum kopi makan sirih sambil tolong kami tumbuk emping." Mereka berdua terus toleh semula ke arah pelantar buluh, tapi tak ada sesiapa pun dekat situ. Tiba-tiba Bahar merengus dengan agak keras. Abang Ngani tengok muka Bahar dah berubah, berpeluh dan kemerahan. Bahar buka gulungan kain pelekatnya dan keluarkan satu bungkusan kecil. Biasanya Bahar selalu bawa mercun ketupat bila pergi mengaji atau keluar malam sebagai persediaan halau babi atau anjing. Bahar pegang satu mercun ketupat dengan tangan kiri dan tangan kanannya seluk poket cari mancis. Bahar suruh Abang Ngani bakar. Mula-mula Abang Ngani tak nak, akhirnya terpaksa aku. Semua mercun menyala. Bahar terus lempar bawah rumah Tok Jah dekat pelantar buluh. Pum! Suasana sepi. Lesung kaki tu berhenti bergerak. Begitu juga dengan gobek sirih. Mereka tunggu dengan penuh debar.
Tiba-tiba muncul 3 susuk tubuh bawah rumah tu. Nampak macam seorang perempuan tua, seorang wanita muda tengah dukung bayi. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba je muncul dekat situ. Bah ambil lagi satu mercun nak bakar lagi, tapi Abang Ngani tarik tangannya. Bah nak bakar juga. Kali ni dia nyalakan sendiri mercun dan lempar ke arah pelantar buluh tu. Pom! Lembaga-lembaga tu terus gaib. Abang Ngani mula kecut perut dan bersedia nak lari. Tiba-tiba terdengar bunyi suara merengus keras dari arah belakang. Manusia celaka, kamu bakar aku. Perlahan-lahan Abang Ngani menoleh. Bahar dah pucat muka dia. Mereka nampak dekat rumpun pisang ada beberapa lembaga hitam berbulu dengan mata merah menyala renung tajam ke arah mereka. Abang Ngani tak nampak sangat rupa lembaga-lembaga tu. Nampak hitam je, tapi dia nampak ada 2 bentuk lembaga. Satu lembaga lebih kecil dan rendah, tubuhnya bongkok. Lagi satu pun bertubuh kecil tapi agak tinggi dan kurus dengan rambut menggerbang. Tok Dia dan Tok Jah, bisik Abang Ngani pada Bahar. Tapi Bahar macam terkaku. Tubuhnya menggeletar, matanya terbeliak pandang lembaga-lembaga tu. Dalam keadaan cemas tu, Abang Ngani terus pecut lari ke rumah dalam kegelapan malam. Beberapa kali juga dia tersungkur. Sampai rumah dah berpeluh dan menggigil. Dengan pakaian kotor dan comotnya, selipar entah hilang ke mana. Bahar pula tak tahu apa kabarnya. Mungkin dia dah lari atau terpaku dekat situ je. Abang Ngani kena membebel dengan ayahnya malam tu. Hampa usik Tok Jah kan? Tanya abang kepada Abang Ngani ni. Abang Ngani diam je, tak menjawab. Kata abang kepada Abang Ngani ni, dekat rumah padi Tok Jah tu ada hantu raya. Abang Ngani jadi semakin kecut perut. Tak lama kemudian, Makcik PA, mak si Bahar ni datang dan bertanya tentang Bahar. Nak tak nak, Abang Ngani terpaksa ceritakan apa yang terjadi. Teruk juga Abang Ngani kena marangan ibu ayah dia. Makcik PA, ibu dan abang ajak Abang Ngani cari Bahar. Sampai dekat rumah Tok Jah, kelihatan Bahar dah terbaring atas pelantar buluh bawah rumah Tok Jah tu, dekat lesung kaki. Tok Jah duduk bersipuh dekat ujung kepala Bahar sambil kipas Bahar dengan kipas tangan daun mengkuang tu. Tok Dia pula berdiri dekat ujung kaki sambil kibaskan kain ke tubuh Bahar. Kata Tok Jah, dia dengar bunyi bising dekat bawah. Bila mereka turun, nampak Bahar dah terbaring pingsan dekat perdu pisang tu. Makcik PA terus beristighfar beberapa kali. Bahar demam panas dan meracau beberapa hari sambil mulutnya asyik sebut, "Ampun Kak Fauziah, ampun Kak Fauziah, maafkan saya Kak Fauziah." Semua tahu Fauziah adalah nama cucu Tok Dia yang mati beranak. Fauziah dan bayinya mati lepas sakit misteri beberapa minggu. Akhirnya setelah dekat seminggu, Bahar pun pulih. Tapi tabiat nakal budak Bahar ni macam tak pernah serik dengan apa yang jadi pada dia. Rutin kehidupan budak-budak kampung kembali berjalan macam biasa. Suatu hari, masa tengah cari biji-biji jagus tepi bendang, Mail datang sambil tersengih. Kata Mail, Abang Daud bagi tahu dia, malam ni ada wayang pacak cerita air mata duyung dekat padang bola. Bagi sesiapa yang tak tahu apa wayang pacak ni, biasanya wayang pacak ni ditayangkan oleh Jabatan Penerangan untuk maklumkan sesuatu dari kerajaan kepada penduduk kampung, sebab waktu tu belum ada TV dan surat khabar pun susah nak dapat. Petang tu ramai kanak-kanak termasuk Abang Ngani, Bahar dan Mail dah berkumpul dekat padang bola. Sekitar 6.30 petang, sebuah van hijau tua berjalur putih naik ke kawasan atas padang. Wayang biasanya akan ditayangkan lepas isyak, tapi lepas maghrib dah ramai yang datang. Hampir semua penduduk kampung dan kampung-kampung sekitar datang dekat situ. Malam tu lepas isyak, wayang pun ditayangkan bertajuk Air Mata Duyung. Lepas selesai gulungan filem pertama, biasanya ada 2 gulungan filem untuk sebuah cerita. Wayang akan dihentikan sementara dan pegawai penerangan akan bagi sedikit maklumat dari kerajaan kepada orang-orang kampung. Itulah sumber media waktu tu selain radio. Masa rehat itulah Abang Ngani dan kawan-kawan akan berkeliaran cari dan tangkap riang-riang. Masa tengah merayau dekat tepi padang bola yang dekat dengan rumah Tok Jah, tiba-tiba Abang Ngani ternampak sesuatu yang menakjubkan. Dalam sama-sama, Abang Ngani nampak bayangan seorang lelaki bongkok tengah pikul sebatang kayu macam batang kayu balak sebesar pemeluk. Memang tak masuk akal seorang manusia boleh pikul batang balak besar, melainkan dengan kudrat seekor kerbau atau gajah. Tapi lelaki bongkok tu nampak senang je dia pikul. Sampai ke bawah rumah tu, dia jatuhkan batang kayu besar dekat tempat lesung kaki. Sosok lelaki bongkok tu adalah Tok Dia. Dalam kehairanan tu, tiba-tiba terdengar suara Bahar panggil, "Woi,
nak sambung dah. Abang Ani segera berlari ke tengah padang semula untuk tengok sambungan kisah air mata duyung. Esoknya, Abang Ani merayau sendirian, menyusuri tepi anak sungai sampai ke satu pondok kecil tepi sawah. Ada seorang lelaki tua sebaya ayah dia tengah menjalin rotan untuk buat bubu. Lelaki tua tu mereka panggil Pak Teh. Dia sangat baik dan suka layan budak-budak macam Abang Ani ni. Abang Ani pun ceritakan apa yang dia nampak semalam pada Pak Teh. Kata Pak Teh, manusia ni ada tenaga dalam yang dikenali indera keenam. Begitu juga dengan haiwan. Ada haiwan yang boleh angkat beban yang beberapa kali lebih berat dari berat badannya. Harimau bintang boleh gonggong binatang buruannya sambil panjat pokok. Yang Abang Ani nampak semalam tu memang betul. Kisah lama yang benar-benar berlaku. Lesung kaki Tok Jah itulah buktinya. Kata Pak Teh, dia boleh ceritakan semuanya, tapi Abang Ani kena berjanji jangan bagi tahu orang lain. Abang Ani hanya anggukkan kepala je lah. Menurut Pak Teh, dulu Tok Dia ni pernah pinjam seekor kerbau dari kawannya, orang kampung ni juga, Tok Aziz namanya. Kerbau tu dia pinjam untuk tarik kayu. Tapi masa dekat hutan, kerbau tu kena serang dengan harimau. Tok Dia sempat menyorok di sebalik semak. Dia hanya mampu perhati je kerbau tu kena serang. Bila kerbau yang besar tu mati, harimau patahkan ranting dari sejenis pokok, kemudian libaskan ranting kayu tu ke badan kerbau beberapa kali sebelum tarik kerbau yang lebih besar dari badan dia ke tempat lain untuk dimakan. Tok Dia ambil ranting kayu tu dan cuba libaskan pada batang kayu besar yang ditebangnya. Lepas tu dia cuba angkat kayu tu. Tak sangka dia boleh pikul kayu tu sampai ke kampung pada waktu tengah malam. Keesokannya bila Tok Aziz bertanyakan mana kerbaunya, Tok Dia bagi tahu yang dia dah tambak kerbau tu dekat belakang rumah Tok Aziz, tapi mungkin ikatannya terlucut dan kerbau tu lari ke hutan. Tok Aziz percaya bila tengok batang kayu besar tu ada, sebab Tok Dia kata kerbau dia yang tarik kayu tu. Kalau tak, macam mana boleh ada dekat situ? Tapi Tok Dia tetap bayar ganti rugi jugalah pada Tok Aziz, dan kayu itulah yang dibuat lesung kaki yang ada dekat bawah rumah Tok Dia sekarang. Abang Ani terpegun dengar cerita tu. Walaupun dah berjanji tak akan ceritakan hal tu pada orang lain, tapi sebagai budak, Abang Ani cerita juga pada Bahar dan Mael. Cerita dari ibu Abang Ani pula, bila lesung kaki tu dah siap diukir, Tok Dia pesan pada keluarga, anak cucu dan kepada jiran-jiran supaya jangan gunakan dulu lesung kaki tu sebab belum buat upacara semahan. Namun salah seorang cucunya bernama Fauziah yang ketika itu tengah dalam pantang lepas lahirkan anak, terlupa pesanan Tok Dia. Fauziah duduk atas lesung kaki tu sambil menyusu bayinya pada suatu pagi. Lepas tu Fauziah dan bayinya terkena penyakit misteri, mungkin akibat kerasukan, hingga kedua-duanya mati serentak. Han jangan suka-suka berani dok pi main dekat lesung kaki tu kalau Tok Jah tak ada, pesan ibu Abang Ani. Sejak tu Abang Ani mula berhati-hati dan hanya berani dekat dengan lesung kaki tu kalau ada orang tua dekat situ. Abang Ani ceritakan pada Bahar, dan sejak tu setiap kali balik mengaji mereka akan lebih berhati-hati. Bahar pun dah bertaubat, tak berani lempar mercun lagi dekat lesung kaki Tok Jah tu. Suatu petang Abang Ani dan Bahar panjat pokok setar. Kelihatan Mael datang. Kata Mael, malam ni Tok Dia jemput mereka ke rumah dia. Ada buat pulut kuning, ayam panggang, cuma untuk makan keluarga je. Katanya anak cucu nak balik, tapi dia jemput jugalah mereka. Katanya nak tunjuk kukunya berlaga. Dipendekkan cerita, malam tu lepas maghrib mereka berjumpa di tempat yang dijanjikan. Lalu mereka bergerak ke rumah Tok Jah. Dari jauh dah nampak bawah rumah Tok Jah dekat pelantar sebelah lesung kaki tu terang dengan cahaya lampu gasolin. Mari dah hero kita. Meh, sila-sila, kata Tok Dia sambut mereka. Ada seorang lelaki tua sebaya dengan Tok Dia duduk bersila atas pelantar sambil riba sesuatu yang dibalut dengan kain kuning. Tok Dia perkenalkan lelaki tu sebagai Pok Chu Mohsin. Katanya Pok Chu ni dari Patani, Thailand. Ada beberapa wanita muda yang mungkin anak cucu Tok Dia ni tengah hidangkan pulut ayam panggang atas pelantar tu. Dari lubang lesung kaki keluar asap nipis berbau wangi. Rupanya ada dupa kemian dalam lubang lesung kaki tu. Mari kita makan pulut ayam panggang dulu, lepas ni kita tengok si Kumbang dengan si Akah nak bersilat, kata Tok Dia. Kumbang? Abang Ani teringat sesuatu. Rasanya Kumbang tu nama kuku kelapa yang mereka jumpa dalam rumah padi dulu. Jantung Abang Ani mula berdegup kencang bila terbayang lembaga hitam berbulu yang bertinggi atas kuku kelapa dekat alang rumah padi tu. Seram ada, turja pun ada. Mungkin Bahar dan Mael
pun begitu juga. Akhirnya waktu bersilat pun tiba. Tok Diah pakai serba hitam dengan kain ikat kepala warna merah. Pok Chu Mohsin mula buka balutan kain kuning dan kelihatan satu kukur kelapa yang hitam berkilat dengan ukiran di bahagian kepalanya. Kemudian Pok Chu Mohsin baca mentera sambil usap kukurnya. Lepas tu dia letak kukur tu atas tanah yang dah dibuat garisan bulatan macam gelanggang gasing pangkah tu. Ingat akak, main betul-betul, jangan buat malu ayah, kata Pak Chu Mohsin pada kukurnya. Kukur tu mula bergerak sekitar dalam gelanggang dan melompat. Tuk. Mereka bertiga terlopong tengok peristiwa yang tak masuk akal tu. Mana si kumbangmu? Kata Pok Chu Mohsin. Tok Diah tersenyum dan terus baca mentera sambil pandang ke arah rumah padi. Kumbang, cepat turun, gulawanmu dah tunggu ni, kata Tok Diah. Tiba-tiba pintu rumah padi tu terbuka perlahan. Krak dan kelekuk. Si kumbang melompat turun. Semua mata tertumpu pada kumbang. Abang Ani cuit bahu Bahar. Dari pintu yang terbuka dalam rumah padi tu, kelihatan lembaga hitam berbulu dengan sepasang mata merah. Kelekuk. Si kumbang mula bergerak dan masuk ke gelanggang. Mereka semua tertumpu ke situ macam tengok ayam belaga. Tiba-tiba kedua-dua kukur tu mula berlawan. Sengit saling melompat dan menikam dengan suara mengeruh keras. Kelengkung. Dua kukur tu bertarung dengan hebat. Mereka bertiga terlopong. Tok Jah dan anak cucunya bersorak setiap kali si kumbang tikam lawannya dengan muncung bulat bergerigi tajam tu. Kuku-kuku tu berapi-api dan berasap-asap. Dan kang! Kuku Tok Diah terpelanting keluar dari bulatan gelanggang dan terkena lesung kaki. Tiba-tiba wajah Tok Diah berubah jadi marah dan bersuara. Kamu main tipu. Mana Aci serang dari belakang? Tipu apanya? Ikutlah nak serang dari mana pun. Tak Aci apa pula? Cis celaka, main tipu. Tok Diah mula berubah. Wajahnya jadi berkerutu dan menggerunkan dengan rambut menggerbang dan tubuhnya mula berbulu. Pok Chu Mohsin pun berubah juga jadi lembaga hitam berbulu dan bertanduk satu dekat tengah dahi. Abang Ani terkencing dalam seluar. Bahar dan Mael mula menggigil dengan wajah yang pucat. Tiba-tiba Tok Jah dan anak cucunya pun berubah. Semua jadi lembaga hitam berbulu. Suasana jadi hingar-bingar dengan suara-suara mengeruh dari makhluk-makhluk aneh tu. Tiba-tiba Tok Diah dan Tok Jah terkam Pok Chu Mohsin yang bertukar jadi lembaga aneh tu. Mereka berlawan sampai berguling-guling atas tanah. Barang-barang berdekatan berselerak dan berterabur. Abang Adi dengan kawan-kawannya terus terjun dari pelantar dan berlari sekuat hati. Sampai dekat jalan raya, orang-orang kampung yang baru pulang dari kedai Makno terkejut dan hairan tengok mereka bertiga. Ayah Abang Ani pun ada masa tu. Abang Ani pun terus ceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Apa? Makan pula ayam panggang dekat rumah Tok Diah? Kukunya belaga. Hang ni demam panas ke? Betul pak. Tadi Tok Diah, Tok Jah dan kawan dia berubah jadi jin. Tok Diah dengan Tok Jah ada dekat kedai Makno tadi, tengok TV dengan kami. Mana ada siapa dekat rumah dia? Abang Ani, Bahar dan Mael terus pandang satu sama lain. Habis siapa dekat rumah Tok Diah tadi? Tiba-tiba Mael terus jatuh pingsan. Bahar meraung macam kena rasuk. Abang Ani terasa gelap mata, menggigil dan lepas tu tak ingat apa-apa lagi. Bila sedar, esoknya Abang Ani dah terbaring dengan selimut tebal. Tubuh terasa seram sejuk. Mereka bertiga demam panas serentak selama 2 minggu lepas peristiwa tu. Tapi sampai sekarang Abang Ani tak tahu misteri di sebalik apa yang terjadi itu. Setelah berpuluh tahun berlalu, setiap kali Abang Ani pulang ke kampung, rumah Tok Diah dah jadi usang dan runtuh sebahagiannya. Tok Diah dan isterinya pun dah lama meninggal. Anak cucunya dah jarang pulang ke kampung. Tapi alatan lama tu masih utuh dekat situ. Itulah lesung kaki Tok Jah. Alright, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.